akan bacakan beberapa komen daripada penonton perbincangan rakyat demi Melayu. Antara persoalan, salam mohon komen mengenai kosakata Melayu skrip rencong yang banyak dijumpai dalam tamadun Mesir Purba. InsyaAllah mungkin kita boleh angkat pada satu episod yang khas untuk membincangkan perkara ini. Dan kata Muhammad Nur Arifin, tamadun Melayu sudah lama menguasai teknologi senjata api, bukan keris sahaja senjata orang Melayu. Dan okey, untuk memasuki kesimpulan, kita nak mulakan dulu seminit 2 minit dengan Prof Wan untuk bercakap tentang kesimpulan sejauh mana keluasan alam dan kesatuan alam Melayu yang kita bincangkan hari ini. Silakan. Prof Wan, mikrofon tak bunyi. Sekarang pun masih tak kedengaran. Mungkin kena cabut earphone kot. Okay, clear. Ada? Ada. Okey, terima kasih. Oh, tapi di sini dia tulis mute. Alright. Okey, sebenarnya kesedaran consciousness of the Malay world ini bermula exactly tepat 40 tahun yang lalu. Apabila diadakan simposium atau pertemuan dunia Melayu yang pertama di Melaka. Durian Daun saya kira di Kolej Perguruan di mana Tun Dr. Ismail Tun Mahathir selaku baru Perdana Menteri baru merasmikannya. Dan itu pertama kali kita berjumpa dengan the lost cousin from Sri Lanka, Dr. B.A. Husamia. Jadi baru kesedaran ada orang Melayu di Sri Lanka. Then from there kita move, ada pertemuan dunia Melayu kedua di Sri Lanka, barulah berjumpa orang Melayu di sana. Kemudian yang kedua, ketiganya pertemuan dunia Melayu di Jeddah nak buat di Mekah tak boleh, agak itu tempat lain di Jeddah. Kemudian kita pergi pula rombongan besar pergi ke Afrika Selatan. Yang menariknya kita pergi ke sana sebelum tu baru saja habis apartheid dan belum dibuka konsulat pun di sana. Jadi maknanya kita sarjana yang pergi ke sana dahulu, barulah politician ataupun diplomat pergi. Dan kemudian kita pergi pula ke Mindanao University of Mindanao diraihkan oleh rektornya sendiri. Jadi saya merasakan bahawa untuk advance party, untuk jaringan-jaringan dengan negara-negara dunia Melayu ini, para sarjana, para sastrawan dahulu yang perlu ke depan. Politician belakang, diikut kemudian. Kalau politician dahulu dia ada rosak sikit. Macam hari itulah yang menyambut nak mengangkat bahasa Melayu ini menjadi bahasa kedua ASEAN. Okey, Perdana Menteri kita kemudian disambut oleh seorang politician di Indonesia yang tak faham. Tak faham apa dia bahasa Melayu, apa dia bahasa Indonesia. Dia kata bahasa dia membezakan, padahal siapa dia induknya, ibunya kepada bahasa Indonesia. Bila betul munculnya bahasa Indonesia? Baru 1945, 47. Bahasa Melayu dah beribu tahun sejak di Melaka lagi. Jadi dia tak faham. Itulah tadi yang dikatakan Prof. Sufian tadi dengar lagunya kita tahu. SFND itu semua kita faham. Siti Nurhaliza semua orang Indonesia faham. Sampaikan ada slogan Ganyang Malaysia but safe Siti Nurhaliza. Jadi kesamaan tu ada pada budaya, ada pada bahasa. Dan saya rasa para sarjana, para sastrawan yang perlu ke hadapan, politician ikut belakang kita. Ikut. Mereka tak cukup ilmu kalau dibandingkan dengan para sarjana pengkaji-pengkaji yang jauh ke hadapan. Dan akhirnya saya rasa kita banyak pendapatan baru ini oleh sarjana-sarjana tempatan. Perlu dimasukkan, dirombak semula fakta-fakta lama tu, diganti dengan sejarah Malaysia yang baru. Yang dicipta, yang
dapatan daripada para sarjana kita sendiri, dan kita berterima kasih kepada the colonial master dulu yang memberi ruang pada kita, memberi kaedah, metodologi untuk kita mengkaji, dan kita banyak dapatan-dapatan baru sejak 30 tahun yang lalu, pengkaji-pengkaji daripada alam Melayu itu sendiri. Ya, itu harapan saya. Baik, terima kasih Prof Wan. Dan bagaimana kesimpulan daripada Dr. Soilah tentang tajuk kita pada malam ini? Silakan. Kesimpulan yang saya dapat daripada perbincangan kita ialah diharap untuk seterusnya ya ada satu gerakan untuk mengkaji bab-bab arkeologi yang tidak yang masih lagi terbenam di bumi kita ini. Hakikatnya bangsa Melayu perlu diberitahu bahawasanya tanah air mereka itu penuh dengan barang-barang yang berharga, ya, berdasarkan kajian yang telah dibuat, ya. Dan ini memberi satu langkahan besar, ya, untuk kita mencipta satu naratif baru, membuktikan bahawasanya bangsa Melayu itu satu bangsa berdaulat yang telah wujud sekian lama, ya, semenjak daripada 2000 BC lagi. Ya, 2000 BC bermakna hakikatnya sebelum zaman Nabi Ibrahim itu sudah ada alam Melayu ini. Ya, tetapi dalam bentuk tamadun ataupun kingdom itu ia muncul diiktiraf oleh historian 1500 BC itu, menandakan bahawasanya bangsa Melayu satu bangsa yang maju dan kehadapan. Namun keadaan ini kita perlu kembalikan semula kegemilangan bangsa ini dengan mengkaji balik apakah inscription, batu-batu bersurat yang muncul yang membuktikan bahawasanya sakafah Melayuiyah, ya, yang ada pada orang Melayu itu telah wujud sekian lama, supaya kita tidak lagi berpegang kepada inscription yang dalam tulisan Sanskrit, dan di mana kita maklum bahawa Sanskrit itu hanya muncul 500 BC. Maknanya bangsa kita sudah ada tulisan sebelum 500 BC. Dan ia perlukan satu kajian mendalam dalam bentuk arkeologi untuk mengkaji lebih dalam lagi, menggali tempat-tempat yang belum digali lagi. Dan diharap pihak kerajaan memberi bantuan yang sewajarnya kepada usaha ini untuk kita mengembalikan semula kedaulatan bangsa kita, bangsa Melayu. Itu saja. Baik, terima kasih kepada Dr. Soilah. Dan yang terakhir, kesimpulan daripada Dr. Supian, silakan. Prof, mikrofon. Terima kasih. Melihat kepada tajuk yang diberikan pada malam ini iaitu keluasan dan kesatuan ni, saya melihat bahawa keluasan ni bukan saja setakat ni fizikal, tetapi juga bersifat abstrak, di mana keluasan bukan saja mengenai bahasa tetapi pengaruh alam Melayu ni dalam dunia, ya, khususnya dalam dunia Islam. Hari ini, baru-baru ni kita dapat beberapa gambar daripada Mekah menunjukkan bagaimana tukang-tukang kayu daripada selatan Tai, orang-orang Melayu yang menjadi tukang membina ataupun membuat pintu Kaabah itu sendiri. Maknanya mereka mengiktiraf Bani Jawi ini sebagai orang yang pandai dalam seni pertukangan kayu, sehingga pintu Kaabah itu diguna lebih berapa ratus tahun sehingga hari ini dan nak diganti semula. Jadi menunjukkan kehebatan orang Melayu dalam seni pertukangan Melayu. Baik, jadi pengaruh ini cukup besar sehingga kita mendengar dalam sejarah Belanda datang ke alam Melayu, dan juga Inggeris datang ke alam Melayu, dan juga Rusia datang ke alam Melayu, dan mereka bawa balik kazanah-kazanah ilmu melalui manuskrip dan juga artifak-artifak keris beribu-ribu. Ya, dan juga meriam-meriam dibawa balik dan diletakkan di muzium mereka di Leiden ataupun di SOAS London maupun di Rusia, di St. Petersburg. Jadi kita dapati bahawa ini agak berbeza dengan orang-orang Tatar yang dulu pernah menjajah Iraq, ya, bumi Iraq. Kemudian mereka menterjemahkan kitab-kitab daripada bahasa Arab kepada bahasa lain, bahasa-bahasa lain. Kemudian kitab-kitab ini telah dibuang, ya, dicampak ke dalam sungai, sehingga sungai Furat dan juga sungai Nil ini menjadi hitam akibat daripada dakwat yang keluar daripada buku-buku itu. Tetapi kitab-kitab manuskrip Melayu ni tidak pun dibuang, tetapi dikumpul, diletakkan di museum, diletakkan di library di sana, kerana kandungan ilmu-ilmunya cukup
cukup hebat bagi mereka untuk mendalami, untuk memahaminya. Tetapi kita yang ada di sini mungkin tak dapat kembali kitab-kitab itu, manuskrip itu. Tetapi kita percaya ilmu-ilmu ni masih lagi ada di alam Melayu yang perlu kita gali, korek dan kumpulkan. Dan saya diberitahu oleh bukan pakar lah, mana pengkaji manuskrip Melayu ni di Batam sendiri, di Batam ya, di Pulau Penyengat masih ada kitab-kitab manuskrip lama ni daripada lantai sampai ke bumbung ya, sampai ke siling di masjid-masjid di sana. Jadi belum lagi dikategorikan, diklasifikasikan, belum diberi indeks umpamanya. Jadi banyak lagi lah perkara yang kita perlu buat. Jadi saya percaya bahawa dalam menyatukan kita kembali ini, kita perlu tingkatkan literasi lah. Literasi maklumat, literasi ilmu, pendedahan demi pendedahan. Jadi webinar yang dianjurkan Demi Melayu ni adalah usaha untuk meningkatkan literasi masyarakat kita, memberi pendidikan kepada masyarakat kita, mendedahkan kepada masyarakat kita supaya kita tahu asal usul kita tahu di mana kita berada dan ke mana kita akan pergi selepas ini menghadapi suasana kehidupan yang lebih mencabar ya pada masa akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita menamatkan program, dua komen yang ingin kita bacakan daripada Muhammad Noh. Katanya 5 punca Melayu jatuh. 1, pemerintah makan rasuah. 2, Melayu terlalu bertolak ansur dengan bangsa lain, makan diri orang Melayu. Nombor 3, Melayu mudah dijual beli oleh bangsa asing. Sebab tu tanah tergadai. Nombor 4, pembesar dan menteri Melayu pentingkan diri daripada rakyat, sebab tu rakyat miskin. Nombor 5, orang Melayu mengkhianati bangsa sendiri, tikam Melayu di belakang. Hingga kini tetap tak berubah, tetap berlaku. Sebab tu politik bergolak, Melayu lawan Melayu. Dan daripada Jifaz Aura, Bismillahirrahmanirrahim, semoga perjalanan kebangkitan ini dilindungi Allah. Dan dengan itu maka berakhirlah perbincangan rakyat Demi Melayu dengan tajuk sejauh mana keluasan dan kesatuan alam Melayu. Dan dengan perbincangan rakyat ingin mengucapkan terima kasih kepada Datuk Paduka Profesor Dr. Supri Husin, Profesor Emeritus Datuk Dr. Wan Hashim Wante dan juga Profesor Datuk Soleh Yaakob kerana sudi meluangkan masa berkongsi ilmu sebagai kata kaedah alternatif. Mungkin bagi warga-warga yang dah tamat sekolah, dah lupa belajar sejarah, ini adalah masanya. Sambil-sambil scroll Facebook, dapat info yang perlu mereka kaji. Kita sama-sama kaji. Jadi dengan itu perbincangan rakyat di Melayu sudah berada di penghujung rancangan. InsyaAllah kita akan bertemu pada episod akan datang. Assalamualaikum.